Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton, rakan-rakan, sahabat-sahabat CTC.FM yang terus menyokong CTC.FM. Ribuan terima kasih kepada anda semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita bertemu hari Selasa, giliran, kalau semalam Cikgu Nonem, hari ini giliran bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan Hashim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu alhamdulillah COVID 1555. Okey. Dan jangan gembira sangat. Melandai. Ayat dia. Jangan gembira sangat. Yes. Sebab itu hari kita gembira sekejap dia naik balik kan. So relax, kekalkan SOP sebab PKP dah buka. So anda boleh ke mana saja dalam negeri ya. Daerah boleh. Dalam negeri anda, Selangor, anda nak ke mana saja anda boleh pergi, tak ada masalah. Cuma yang tak boleh rentas negeri. So pesanan saya juga kepada ibu bapa yang menghantar anak-anak darjah 1, jangan terlampau crowd sangat dekat pagar tu. Rapat sangat saya tengok dalam akhbar-akhbar, dalam media-media sosial. Takut pula saya tengok. Terlampau nak dia nak monitor anak dia kan. Darjah 1 yang lari daripada sekolah. Ya Allah. Kena kejar. Itu semua kenangan-kenangan manis. Besok dia besar, dia tengok benda tu balik. Yes. Okay, Cikgu Fahmi, thank you, terima kasih. Cun, baju Cun. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masuk ke episod 180 ya. Bicara teknikal bersama dengan Cikgu Lan, 2 Mac 2021. Dan tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua untuk jangan lupa ke channel YouTube kami CTC FM, mana anda boleh mengikuti setiap segmen yang kita lakukan setiap minggu itu ada di dalam YouTube channel. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng untuk video-video yang terbaru, konten-konten yang terbaru untuk anda semua. Semuanya berkenaan dengan bagaimana anda untuk menjadi seorang trader yang konsisten. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sumbangkanlah star anda. Tanda sokongan, tanda sokongan kepada yang dah berikan bintang kepada kami, dah buat sumbangan 45 bintang daripada Faris Kesatria Faris. Terima kasih. Dan juga jangan lupa kongsi benda yang baik ni. Setiap segmen yang baik ni pastinya akan memberikan manfaat kepada bukan anda seorang, anda juga akan berikan juga kepada rakan-rakan yang lain, supaya rakan-rakan lain di luar sana juga dapat sama-sama mengambil manfaat perkongsian, kefahaman, penjelasan tentang teknikal khususnya BBMA. Juga tak lupa kepada rakan-rakan bukan di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Indonesia, rakan-rakan di Tanah Besar Jakarta, Kepulauan Riau. Thank you, terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang masa, saya ingin menyapa lah. Sebelum tu, kalau ada apa-apa problem dengan audio dan juga visual, silalah letak di ruangan komen, insyaAllah. Dan jangan lupa kongsi, terus berkongsi dan juga bintang. Sumbangkan bintang anda, star anda tu kepada setiap segmen, tanda penghargaan ilmu yang kita berikan. Okey, baik. Kesatrian Faris, terima kasih. Belum lagi dia dah hantar 45 bintang. Terima kasih yang prihatin sangat-sangat ni. Dan kita ada Azlan Hassan, salam Cikgu Lan, DJ Pak Su dan juga Boboy, harap sihat semua. Waalaikumsalam. Ada Wignesh, salam sejahtera Cikgu Pak Su dan juga Boboy. Cikgu Pak Su dan juga Boboy. Nasi kandar lepas PKP, tak boleh nak rentas. Tak lepas. Pening saja. Okey, Faris tadi, Assalamualaikum Cikgu Lan, Pak Su, Boboy, semoga sihat sentiasa dan sentiasa dilindungi. Amin. Kami juga doakan benda yang sama kepada anda. Muhammad Nur Afendi, Assalamualaikum Cikgu, DJ Pak Su dan juga Boboy bersedia untuk menuntut ilmu baru malam ni. Alhamdulillah, itulah yang kita nakkan. Dan daripada Ganu kita ni, Cucu Pok Leh, Assalamualaikum Pak Su, Cikgu Lan dan kru CTC. Waalaikumsalam. Dan kemudian sambil-sambil tu share lah. Okay? Share. Kalau ada bintang, anda boleh tekan bintang, tak ada masalah. Kan? Ni daripada Brunei Darussalam. Salam Cikgu Haslan dan juga Pak Su. Semoga sihat selalu ya. Terima kasih. Bujang Alex, dah lama tak nampak ni, tapi dia peminat yang teratas. Bujang Alex. Kemudian kita ada Firdaus Muhammad Saleh, salam Cikgu Lan dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Mufarid Khan, salam cikgu, DJ Pak Su, Jambi hadir. Oh, Jambi.
Saya boleh cakap rakan-rakan luar daripada Malaysia. Baik, Muhammad Rizal, Assalamualaikum Cikgu Lan, Pak Su, semoga sihat selalu. Cikgu Lan boleh terangkan sedikit tentang penggunaan stok 935 yang cikgu pakai. Okey, tu nanti dalam pembelajaran. Baik. Selamat malam Cikgu Lan, selamat malam DJ Pak Su. Salam sihat selalu. Severius Sani. Medan Ada Medan. Lama. Dia sebut dah. Hadir kembali daripada Medan, Indonesia. Severius Sani, yes. Selamat menonton Pak. Okey. Dan Muhammad Warid, Assalamualaikum Pak Su, Cikgu Lan, kru CTC, semoga sihat. Ahmad daripada Muara Tebas, Kuching, Sarawak. Orang Sarawak. Muara Tebas. Tahu cikgu? Pernah dengar family kan. Cikgu pun wife orang sana kan. Okey, salam Cikgu Azlan, DJ Pak Su dan juga Boboy daripada Khalid Intraday. Kaki scalping ni. Cerita XRP sikit cikgu, insya-Allah. Tak lupa salam kepada Boboy. Nampak orang Jambi ni bagus lah. Dia terlupa je. Boboy. Bagus. Jodiker Dialova, pengirim bintang kita. Thank you, terima kasih atas keperhatianan anda. Okey. Kemudian kita ada Teguh Edogawa, Assalamualaikum Cikgu Lan. Waalaikumsalam. Dan Pak Su, salam daripada Demak, Jawa Tengah. Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Teguh, nama Teguh. Teguh ke? Teguh. Teguh Edogawa. Edogawa. Baik, kemudian kita ada Ian Lee. Assalamualaikum Cikgu Lan. DJ Pak Su Boboy, maaf nak tanya, gol Junam lagi tak? Junam. Cepat cikgu jawab Junam. Siapa yang mengikuti semalam, untunglah dia. Kan, siapa untuk Cikgu No Name, dia untung semalam. Okey, daripada Afi, Canterbury. Okey. Salam Cikgu Lan, DJ Pak Su, saya dah follow bicara teknikal Cikgu Lan sejak start trading bulan Januari. Saya pakai teknik BBMA tapi selalu kena lipat. Jadi lipat. Tapi hati saya tetap kuat semangat nak belajar BBMA. Macam kata hati suruh belajar BBMA lagi. Bagus. Ini salah satu attitude yang boleh membawa anda kejayaan. Positive attitude. InsyaAllah. Dan Satrio Rigasa, apa yang perlu kita lihat ketika membuka MT4? Apa yang perlu kita lihat? Baik. Tengok balance ada tak? Nombor 1 dulu. Yelah, tengok balance dulu lah. Okey, balance kena tengok dah nak ke mana MA 100 weekly. Okey, baik cikgu, setakat ini dulu yang dapat saya bacakan. Rakan-rakan yang memberi komen dan teruskan sumbangan anda untuk memberikan bintang kepada setiap segmen yang CTC adakan untuk anda. Tanda penghargaan ya. Tak apa, tak ada paksaan, tapi kalau boleh sumbang-sumbangkanlah. Okey, baik. Cikgu, untuk hari ini nampaknya masih lagi batuk cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Hang Tuah ke Pulau 3. Ke Pulau 3 berkayuh sampan. Harga gold dunia masih menurun tangga. Waktu yang baik untuk menyimpan. Tuan-tuan dan puan-puan, ni kita tanya kenapa. Okey. Silakan cikgu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Salam sejahtera kepada siapa saja yang berada di talian kita sekarang. Tengok kita malam ni live. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana? Moga-moga cuaca tempat tuan-tuan cuaca yang selesa, yang tak panas sangat, tak sejuk sangat, untuk kita relax santai-santai. Dan tuan-tuan, insya-Allah malam ni seperti biasa, minggu yang ke-180. 180. Betul. Wahid sama ni Tisa. Sama ni batu kosong. 180 dah banyak dah. Banyak. Dan alhamdulillah tuan-tuan, perkongsian diteruskan. Alhamdulillah kita diberikan kesihatan untuk terus berkongsi. Dan juga satu lagi ialah kita kena tahu, kita kena aware tentang corona yang berlaku sekarang. Sekitar dan memang berita menggembirakan petang tadi. Rentas daerah. Rentas saya tak sabar dah balik kampung sebenarnya, tapi tak sempat lagi. Rentas sabar. Negeri 2 minggu lagi. Tak dibenarkan rentas daerah saja.
Tapi Alhamdulillah lah, bila entar era saya boleh menjenguk pak mentua dan mak mentua saya dekat Shah Alam. Kan, maknanya walaupun dalam negeri saja okey lah. It's okay lah. Saya tak tahu Selangor ni Putrajaya dan juga Kuala Lumpur dia kira Selangor Lembah Kelang dia, atau dia macam kira mana? Lembah Kelang sebab dia ramai orang kat situ. Dia kira Lembah Kelang. Maknanya kita dia Selangor boleh pergi ke Putrajaya. Memang kita perlu confuse dulu kan, sebab dia sebelah kan. Sebab apa ramai orang bekerja macam ni. So yang saya selalu buat. That's why kadang-kadang tuan akan tengok saya punya wall hari Ahad dia kata ada kat Shah Alam. Itulah. Alright, so syukur Alhamdulillah minggu ke 180. Apa sebenarnya saya nak kongsikan malam ni? Saya untuk mukadimah. Tapi tuan-tuan sebagai mukadimah biasanya saya ambil benda-benda yang penting tapi pendek, yang mana tadi ada tanyakan tentang disebut XRP, bermaksud dia tanyakan tentang kripto. Ya. Okey tuan-tuan. Bagi sesiapa yang baru nak menyelami dunia kripto, mesti duk fikir kripto ni apa Bitcoin ni apa Tuan-tuan, kalau kita rujuk di depan ni tuan-tuan, di depan page ni, kita nampak bahawa satu website ni nama dia coinmarketcap.com. Di sini dah tuan-tuan, memang inilah page yang kita akan lihat secara detail tentang nama-nama kripto, tentang apa yang saya fokus biasa pada dua benda, nama kripto dan dia punya market capital. Dan tuan-tuan, kalau kita rujuk di sini, saya susun berdasarkan kepada market capital. Market capital semasa yang tertulis sekarang ni, yang tertinggi adalah 913, iaitu 913 bilion USD dipunyai oleh Bitcoin. Untuk makluman semua, Bitcoin telah pun berjaya mencecah paras 1 trilion USD. Sangat besar. 1 trilion dah sampai dah. Tak Lepas tu dia screen. turun, dia tengah retrace sekarang. Okey. Tuan-tuan 1 trilion USD ni sama dengan Bitcoin dalam 4 trilion ring. RM 4 trilion tuan-tuan, jumlah yang sangat-sangat besar. Dan diikuti dengan Ethereum. Bayangkan Ethereum, Cardano dan seterusnya, dan market capital yang dipegang oleh Bitcoin tuan-tuan adalah 60.5%. 60.5%. Maksudnya tuan-tuan, penentu untuk bergerak ke mana arah tuju kripto ni adalah Bitcoin. Dia pegang 60% dalam market. Macam tuan-tuan ada satu company ada share, memegang share market sebanyak 60%, dan tentu majority. Tuan-tuan Jadi ke mana bergeraknya Bitcoin, yang lain majority akan follow. Dan juga yang paling volatile ataupun yang paling mungkin pergerakan dia banyak, bila banyak tu kita boleh mencari keuntungan di situ. Itulah yang kita boleh fokus. Dan tuan-tuan, itulah yang saya kejar. Saya tuan-tuan, pengalaman saya tak lama secara aktif, bermula pada dalam hujung tahun lepas. Saya menggunakan Luno. Saya dah trade Bitcoin, saya dah trade Ethereum, saya dah trade Litecoin, saya dah trade XRP. 4 ni tuan-tuan adalah semua cikgu dah cuba. Saya dah cuba. Baik. Dan mula-mula saya cuba Pak Su. Kenapa? Saya cuba automatik lah. Bila kita nak membeli, secara automatik kita akan mencari benda yang murah. Yalah, dah tentu. Okay. Dan tuan-tuan, apa saya buat? Saya pergi kepada XRP dan saya trade XRP. Dan saya rasa macam ia murah, tapi perjalanan dia slow. Macam mengangkat-angkat lah kan. Dia kata, okey, lama now pula aku nak nunggu ni. Kemudian saya tukar pula, okey, macam mana kalau aku try Ethereum. Saya try Ethereum. Dan bagaimana pula kalau saya try Litecoin? Saya try Litecoin. Dan bagaimana pula saya try Bitcoin? Saya try Bitcoin. Tuan-tuan, baru saya nampak ni adalah pandangan saya secara personal, individu. Daripada empat ni tuan-tuan, walaupun Bitcoin harga dia paling mahal, nampak paling mahal, betul, tapi Bitcoin lah yang saya trade. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia the most volatile. Kepatasan dia bergerak. Dan dia konsisten. Okay. Every week tuan-tuan, saya cuba mencari setup dan saya menggunakan fully 100% BBMA untuk mencari entry. Dan Alhamdulillah saya dapat membuat profit sekitar tak banyak, dalam 30% untuk tempoh sebulan. Okay. Dan tuan-tuan, ini adalah satu market yang leverage satu-satu, atau orang kata tak ada leverage lah. Maknanya kalau harga dia satu unit tu RM1, kena beli RM1 lah.
Jadi apa saya buat? Saya tengok pergerakan market dia tuan-tuan, dan sebenarnya kita masih boleh mendapat keuntungan. Masih boleh mendapat keuntungan. Dan saya try masuk setup daily. Kalau masuk saya tengok daily, bermaksud setup dari entry daily tuan-tuan, ada normally dia punya validity adalah seminggu sekali. Saya keluar masuk buy sell, saya nampak rupanya boleh. Maknanya dia boleh menyebabkan kita untuk mampu mendapat entry yang selesa. Wow. Itu yang saya nak. Walaupun dia mahal tuan-tuan. Jadi bila mahal, macam tuan-tuan saya pergi kepada Luno terus lah. Saya tak promote Luno, tapi Luno ni is the most active kat Malaysia ni, sebab tuan-tuan kat Malaysia ada 3 sekali lagi. Luno, Tokenize, Synergy. Synergy saya tak pernah cuba. Saya pernah cuba Tokenize dan Luno. Personally saya selesa dengan Luno. Ada orang selesa dengan Tokenize, terpulang pada masing-masing lah. Dan tuan-tuan lihat sekarang harga, contohnya dekat Luno ni tuan-tuan, harga semasa untuk Bitcoin adalah RM 201,000. Minggu ni tuan-tuan, dalam 2-3 hari lepas dia mencecah harga terendah untuk minggu ni sekitar RM 180,000. Macam harga rumah maksud. Dan sekarang tuan-tuan, dia dah masuk balik kepada ruang 200,000 ke atas. Sebenarnya tuan-tuan di tengah buat retracement. Dan retracement atau setup yang sedang terbina untuk Luno ni tuan-tuan di weekly adalah re-entry buy. Sebelum ni saya pun mencari entry menggunakan re-entry daily. Sebab saya tak tahu. Bila tak tahu tuan-tuan, saya ni jenis orang kena berani mencuba. Masuk market dan kita tahu. Kalau tanya orang, tanya. Orang kita tanya tu dia berpengalaman. Ya, betul. Tapi kita tanya, kita berpengalaman. Kita baru nak tahu. Macam mana pun dia cakap, saya tak boleh rasa. Dia kata boleh lah bang. Macam mana boleh? Saya kena cuba. Macam saya ada satu teh, katakan teh strawberry yang paling sedap dalam Malaysia, katakan. Lepas tu tak pernah rasa, dia kata sedap. Lepas tu boleh dengar sedap. Lepas tu kena cuba dulu rasa, baru tahu sedap tak sedap. Jadi sama je masa kita masuk market. Masuk dulu tengok, okey, boleh rupanya. Tetapi bila saya pakai setup daily tuan-tuan, bermaksud saya kena selalu monitor every week. Jadi saya dah nampak, saya dah membuat satu perjalanan untuk setup weekly, daripada weekly ke weekly, perjalanan sebulan tuan-tuan, dalam tu ada setup re-entry daily every week. Saya masuk dan saya nampak macam mana saya spend masa. Jadi saya dah tukar strategi saya from, InsyaAllah daripada kali ni saya akan fokus kepada re-entry di weekly saja. Wow. Jadi tuan-tuan, kenapa saya buat? Sebab saya tahu masa yang saya ada sangat terhad. Jadi bila sangat terhad, jadi saya gunakan apa yang saya faham, apa yang saya yakin, apa yang saya nampak. Okay, so tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan sekarang adalah kenapa saya buat macam tu. Sekarang senang, paling mudah tuan-tuan, saya buka chart. Paling senang cerita lah. Cakap musim pun tak tunjuk chart, payah juga. Ya, betul. Okay tuan-tuan, sekarang tuan cuba tengok. Alhamdulillah, terbang lah. Okey. Tuan-tuan, di sebelah ini adalah Bitcoin. Di sebelah kiri sekali Pak Su adalah weekly. Di tengahnya adalah daily, dan di kanannya adalah 4 jam. Tuan-tuan, setup ni sebenarnya adalah satu setup yang sangat jelas untuk mengatakan dia nak naik. Kalau kita pergi pada weekly tuan-tuan, kita nampak candle ni tuan-tuan, ni candle terdahulu ni adalah momentum buy. Saya besarkan. Saya besar ni adalah momentum buy. Ini re-entry buy. Ini momentum buy. Yang sekarang ni re-entry buy. Dan untuk berlaku re-entry buy di weekly, dia memerlukan perjalanan sekurang-kurangnya 5 candle. Bermaksud paling cepat pun sebulan sekali. Jadi kalau katakan kita buy, ambil senang kira, kalau kita buy pada minggu pertama, jadi minggu terakhir untuk bulan 3 tuan-tuan, kita standby lah. Dah boleh TP ke ataupun dia nak naik lagi. Jadi kita relax. Dia umpama macam beli saham Pak Su. Dia sehala. Kalau sekarang harga dia sini 49,000. Okay. Tadi 201,000. Jadi saya tak adalah sampai 200,000. Saya tak ada dah sampai 200,000. Cuma katakan saya cuma ada katakan 10%. 10% daripada 200,000 adalah 2,000. Saya ada 2,000. Jadi saya letak, saya buy sekarang. Okey, buy 2,000. Jadi tuan-tuan, kalau ikut pergerakan yang sebelum ni saya ambil, tuan-tuan, daripada terendah kawasan-kawasan di daily di sini, dan dia naik sampai ke atas Pak Su, dia boleh naik sehingga ke paras 70, sekurang-kurangnya 70 ke 80%. Bermaksud
Kalau saya meletakkan 2,000 di sini dan saya hold 7/2 14. Bermaksud profit boleh pergi sampai 70%, 1,400 daripada 2,000. Siapa mau bagi? Tuan-tuan, pergerakan dia sedap sekarang. Pergerakan dia memang best. Dan ramai orang-orang yang banyak duit, contohnya daripada company, saya rasa ramai tahu Michael Saylor daripada MicroStrategy. Dia dah ada company, dia dah ada 4 bilion USD nilai untuk Bitcoin, dan banyak lagi company yang akan masuk. Dan target tuan-tuan dalam separuh masa, sekarang pergerakan dalam sekitar 49,000 USD. Dia jangka selepas ni mencecah ke paras 60 ke 70,000. So secara teknikal ni tuan-tuan, secara teknikalnya menggunakan BBMA, kita nampak di sini. Kalau pasal tengok, saya buat chart sini, rasa nampak mudah kot. Okey, kita boleh tengok. Okey. Lepas tu perhatikan pada garisan, saya buat BB sahaja. Senang nampak. Okey. Ni tuan-tuan saya tunjuk bentuk ni tuan-tuan boleh apply bukan saja kepada Bitcoin, to anything, to any market yang ada candle ni. Inilah cara dia. Okey. Lepas tu nampak ada garisan hitam di tengah ni. Ni garisan hitam atas, garisan hitam tengah, garisan hitam bawah. Baik. Atas ni tuan-tuan top BB, tengah mid BB, di bawah adalah low BB. Nampak tak? Ada candle-candle berada di antara garisan hitam tengah dan hitam bawah. Okey. Ni nama dia tuan-tuan, zone market hilang volume di daily. Apabila ada zone market hilang volume buy di daily, maka ini adalah zone re-entry buy di weekly. Lepas tu tengok sekali lagi yang sedang berlaku sekarang. Nampak tak? Ada candle di antara garisan hitam tengah dan hitam yang di bawahnya. Sama tak dengan ni? Sama kan? Sama. Cuma yang sekarang harga rendah dia lebih tinggi pada harga rendah sebelum tu. Current low is higher than previous low. Bermaksud ini uptrend. Jadi yang jatuh ni tuan-tuan sedang membuat retracement. Jadi inilah zone yang saya gunakan untuk saya nak dapatkan entry. Jadi apa yang saya buy di sini tuan-tuan, saya dah buy semalam dah. Saya buy, boleh lah tuan-tuan, saya buy dan saya menunggu untuk pergerakan seterusnya yang insya-Allah dijangka bentuk sebegini. Itu yang saya buat. Inilah perjalanan untuk sebulan. Dan tuan-tuan, bila setup ni bergerak dan yang akan validkan dari sudut BBMA perjalanan market hilang volume buy di daily adalah momentum buy di 4 jam. Sekali lagi saya tunjukkan 3 chart tuan-tuan untuk memudahkan tuan-tuan tengok. Okey, kita nampak di sini adalah re-entry buy weekly dan zone di daily adalah market hilang volume buy, dan tuan-tuan di kanan sekali adalah momentum buy. Setakat sekarang belum lagi ada sebarang bacaan momentum buy, tetapi apa yang berlaku adalah candle telah pun berada open and close di atas garisan EMA 50. Ni dia punya border tuan-tuan. Ni border, dia punya batu sempadan, garisan sempadan. Kau nak naik ke kau nak jatuh? Bila ada candle tuan-tuan, Pak Su berada berjaya merentasi, orang Sabah kata limpas, berjaya limpas di atas garisan EMA 50, bermaksud dia dah cross satu resistance. Dan satu lagi resistance tuan-tuan adalah top BB. Dan apabila ada candle yang berjaya tutup di luar atau di atas top BB, itu adalah momentum buy. Dan itulah yang akan validkan setup re-entry buy di weekly dan market hilang volume buy di daily. Tu cerita dia. Sebarang entry awal adalah berisiko, yang mana tuan-tuan nak tahu je kalau dia silap adalah apabila ada momentum sell berterusan kat bawah ni, maka kita terima, kita silap dan kita cut kita punya. Jadi tuan-tuan, waktu sekarang waktu yang cantik untuk kita entry selagi berada di kawasan MHP buy. Sebab kalau tuan-tuan cut dia adalah cut yang minimum. Tapi kalau tuan-tuan buy ketika candle di daily dia berada di atas garisan BB, kalau berlaku kesilapan tuan-tuan, kita punya cut loss tu agak besar, sangat besar. Tapi memang besar pun cikgu. Itulah dia, right? Ni kena simpan baik-baik ya. Jadi dan tadi ada yang bertanya tentang XRP. Kita tengok tuan-tuan, apa XRP tengah punya cerita sekarang. XRP. Yes. Okey tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada weekly, kita nampak bahawa di weekly memang ada setup re-entry buy. Sebenarnya tuan-tuan, bentuk-bentuk dia hampir sama bacaan dia. Sedang berlaku, nampak tak? Ada test kawasan 5-10 low.
di weekly. Manakala di daily, kita lihat di tuan-tuan, candle berjaya menyentuh garisan EMA 50 di daily dan dia berada di antara garisan mid BB dan low BB. Manakala di 4 jam tuan-tuan, nampak tak candle-candle ni dah mula rapat dengan top dan mid, tetapi masih belum lagi ada sebarang bacaan atau signal momentum buy di 4 jam. Sebab apabila muncul bacaan atau signal momentum buy di 4 jam, maka dia akan membatalkan momentum sell di 4 jam. Maka perjalanan naik adalah valid. Jadi kena banyak bersabarlah. Kalau tuan tak masuk sekarang, tuan kena tahu kalau masuk sekarang, apakah yang akan menyebabkan dia silap. Kalau ada momentum sell, kalau ada momentum buy, tuan dapat antara entry yang dia panggil entry akar. Tu cerita dia. Jadi berani tak berani je. Tuan-tuan kadang-kadang bukan apa, sekarang tak berani, tiba-tiba dah terpacak naik atas buat momentum buy. Kalau aku masuk tadi, kan dah profit. Jadi tuan-tuan, jadi kalau perkataan kalau ni cuba elakkan. Bukan apa. Contoh, saya bagi contoh. Kalau tuan-tuan ada contoh RM2,000 nak masuk dekat XRP. Why not? Ini sebagai cadangan. Why not 50% buy dulu. Another 50% apabila muncul momentum buy, akan ada re-entry by the H4. Dan masuk lagi another 50%. Ya kan? At least tuan-tuan dapat rasa, aku dah masuk. Itu antara cara yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang yang biasa saya buat lah. Itu cara Melayu dah sebenarnya. Right? Okay, so clear dari situ. Dan saya alu-alukan soalan tuan-tuan. Saya cuba insyaAllah akan spare masa untuk nak jawab sampai pengakhiran pukul apa? Pukul 11 nanti. Kita ada masa lagi berbaki 34 minit sebenarnya. Okay, so dah usik tentang sedikit tentang kripto, dan masing-masing sebenarnya tentang sedang membuat setup re-entry buy di weekly. Dan saya rasa yang satu benda saya nak sentuh, sebab tadi ada tanya pasal gold. Saya terus teringat tadi yang tanya tadi kan pasal gold. Saya pick up dulu. Dan tuan-tuan, berdasarkan daripada pantun yang saya bagi itu, memang saya tengah tengok gold. Dan semalam memang saya tahu ada setup sell, tapi saya cerita dalam saya punya support group, boleh setup sell, tak ada masalah. Tapi saya nak tuan-tuan, kalau setup sell tu ambil yang sell yang maksimum, puas hati punya. Yang semalam tu tuan-tuan adalah sell berdasarkan kepada setup di 4 jam. Jadi perjalanan dia tidak mengambil masa yang lama. Singkat. Okey, kenapa? Saya tunjukkan. Ni mungkin ilmu baru, tapi benda ni memang saya selalu kongsikan. Terutama di dalam support group, memang saya akan bising macam pagi tadi. Saya akan tanya. Kenapa? Buktikan kenapa. Tu saya akan tanya. Selagi tuan-tuan tak boleh buktikan apa tuan-tuan punya keyakinan, selagi itulah kita punya entry goyang. Bila goyang tuan-tuan tu, takut nak masuk. Ya tidak. Dia ilmu tuan-tuan, dia kena yakin. Dia nak yakin, dia kena masuk paket. Kena faham. Kena rasa. Dia kalau tak rasa, tuan dia tengok je. Kalau lah aku masuk. Kalau tuan-tuan, sebab dia tak berani masuk, tengok je lah. Jadi bila kita dah masuk market, okey, aku masuk sini jadi macam ni. Ni jadi macam ni, kita nampak benda tu. Alright. Saya terus pergi kepada permintaan tuan-tuan. Saya tahu yang terbanyak sekali minta biasanya adalah gold lah. Okey tuan-tuan, saya tandakan di sini adalah setup yang semalam. Yang semalam ramai sell. Boleh masukkan sekali dengan stochastic 935 tu. Ni bawah kan? Tu. Okay. Bawah ni. Okey tuan-tuan. Sebenarnya kalau saya nak cerita sekali tentang garisan stochastic 935 tuan-tuan. Garisan ni sebenarnya hanya memberi tahu kita kedudukan trend. Sama ada downtrend atau uptrend. Sama ada zone buy atau zone sell. Itu saja. Dan kalau tuan-tuan gunakan garisan stokastik ni semata-mata, atau mungkin katakan tuan-tuan gunakan 50% atau lebih daripada untuk membuat tuan-tuan punya keputusan, maka dia tidak akan membantu. Terus terang saya kata, dia tidak akan membantu. Okey. Sebab apa? Saya bagi contoh lah kan. Senang. Tuan-tuan Nampak, saya bagi contoh lah ni, saya ambil dekat 4 jam. Sampai 4 jam.
Tuan-tuan nampak sini semua kawasan-kawasan rendah. Kawasan-kawasan rendah. Yang mana tuan-tuan nampak, ini sedap buy ni. Tuan-tuan bermula daripada sini. Ni macam setup sini. Ni bukan make buy. Tapi tuan-tuan kena faham. Habis tuan-tuan nampak buy kat sini, macam buy kan? Tapi dekat BBME, apa yang tunjuk adalah tuan-tuan adalah candle momentum. Jadi bila tuan-tuan menggunakan stokastik, tuan-tuan hanya nampak pada ketika tu sahaja, full stop. That's it. Tak nampak apa dah. Tiba-tiba candle jatuh dan dia pening. Dan lepas tu tuan-tuan tengok sini, dia flat kan? Dia dah rendah gila, dah flat. Lepas tu candle ni naik. Wah, sibuk buy. Lepas tu terkejut. Yang terkejut tuan-tuan lagi banyak pada naik. Alamak. Nampak tak? Betul. Jadi bila kita kalau semata-mata tengok stokastik, jangan. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena faham bagaimana candle bergerak menggunakan BBME. Tapi saya rasa kalau tanpa stokastik pun, kalau teknikal kita bagus, sebenarnya boleh. Boleh je kan? Boleh, bukan apa. Saya cuba nak tengok zone. Tu je kalau katakan saya nak sell. Okey, adakah kawasan ditunjukkan stokastik tu kawasan sell? Kalau betul, okey, tak ada masalah, dia sama. Kalau tidak, dan saya check balik. Asal tidak, saya akan tengok lah. Dan saya akan tengok bukan satu TF. Setiap hari saya kena tengok sekurang-kurangnya 4 time frame. Weekly, daily, H4, H1. Adakah disetara? Itu tuan-tuan, itu je. Right? Macam dah satu lagi dalam BBME, bila tuan-tuan nampak ini adalah momentum sell yang pertama di H4 tanpa menggunakan stokastik, tuan-tuan dah tahu dah momentum sell di H4 ni tuan-tuan hanya akan terbatal dengan momentum buy. Dan momentum sell ni tuan-tuan hanya akan terbatal dengan momentum buy dengan kiraan minima 20 candle. Sedangkan dengan stokastik ni tuan-tuan, dia tak beritahu apa-apa pun. Dia beritahu zone saja. Tapi menggunakan BBME, tuan-tuan tahu BBME multi time frame Kalau asal BBME tak nampak benda ni. Tuan-tuan nampak saya momentum sell di H4, dah tahu dah. Sekurang-kurang dia nak terjun 20 candle. Jadi kalau minimum satu ni kan kena pertama, jadi tuan-tuan tahu dia masih berbaki lagi 19 candle. Jadi bila 19 candle tuan-tuan akan tahu bahawa 19 candle H4 berapa jam? Satu hari 6 candle. 2 hari 12 candle. 3 hari 18 candle. Jadi tuan-tuan, at least 2 ke 3 hari tuan-tuan dah tahu dah dia tak terkejut ni. Dan dalam perjalanan tu dah tentu sekurang-kurangnya akan ada satu re-entry. Kenapa? Sebab setiap kali momentum yang muncul akan diikuti dengan re-entry. Jadi semalam tu lah re-entry dia. Tuan-tuan dah tahu dah. Dalam tempoh masa 1-2 hari tu dah tahu dah benda ni akan berlaku. Cuma relax lah. Kita dah nampak clue dah. Perjalanan tu dah pun tertulis. Dah pun diberitahu oleh garisan BBME. Itu je. Kalau gunakan stokastik, tengok okey buy, memang ke laut dah jawabnya. Tu yang tak ada tu. Jangan tertipu lah. Jadi dengan, itu sebab bukan apa, kadang-kadang kita nak memudahkan bacaan, kita tengok stokastik untuk nak tahu zone tu saja. Alright. So yang semalam tuan-tuan, bila kita nampak di 4 jam tu di sini tuan-tuan, ada bacaan momentum sell. Dan dia naik membuat bacaan re-entry sell. Dalam masa yang sama, kita tengok garisan EMA 50 ni saya letak sebagai warna orange. Saja test mata saya ada masalah kan, biasanya kan. Tuan-tuan tahulah kan. So bila saya tengok tuan-tuan, EMA 50 masih rapat dengan mid BB berbanding EMA 50 di sini dengan top BB. Bermaksud kekuatan untuk jatuh masih ada. Dan semalam tuan-tuan, sesiapa yang sell, dan kalau hari ni ditanya lagi, bang, hari ni boleh sell tak? Saya akan jawab, tak payah. Dah terlepas kan? Setup tuan-tuan, yang base ni, dia datang sekali je atau 2 kali, dia tak datang banyak kali. Nak tunggu yang sekali tu lah tu. Tuan-tuan, nak tunggu re-entry ni, dia mesti datang dengan momentum. Bila ada momentum, dia akan keluar re-entry. Ini momentum sell lah. Dan tuan-tuan tengok selepas momentum sell, dia naik re-entry sell. Ini bentuk yang selalu sangat berlaku. Ni saya nak cerita. Ini mungkin ilmu baru
momentum sell, re-entry sell. Tuan-tuan nampak candle dia jatuh dan terus jatuh, dan candle ni adalah lebih rendah daripada candle momentum sell yang semalam, tetapi candle ni tuan-tuan tutup di dalam DB. Maka candle ni tuan-tuan walaupun lebih rendah, tapi ini adalah candle yang lemah. Baik. Sebab tu saya kata no set, no. Dia dah hujung sebenarnya. Tapi hujung mana? Hujung untuk 4 jam. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Okey. Siapa-siapa guna multi time frame, dia akan nampak benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab sebelum guna H4 ni bukan dijadikan sebagai entry. Cuba tuan-tuan nampak, cuba lihat yang berada berada dekat daily. Daily tuan-tuan, nampak tak? Ini candle momentum sell. Dia buat re-entry sell. Sekali lagi dia jatuh, momentum sekali lagi. Bila ada momentum, dia akan ada re-entry. Jadi sekarang saya dah cakap kat grup saya, kalau kau orang nak banyak pip, bukan semalam, sama ada insya-Allah hujung minggu ni atau minggu depan. Tu lagi banyak. Kenapa? Sebab saya akan fokus pada setup di daily. Kenapa daily tuan-tuan? Sebab daily ni dia jarang-jarang berlaku. Maksud jarang adalah dia boleh berlaku pasu paling kerap pun ketika market ready, kalau uptrend ke downtrend, seminggu sekali. Tapi dia bagi memang best ni pasu. Okey. Kau yang dia bagi. Contoh. Itu yang best. Sebagai contoh. Kadang nak berlaku terus nak bayang. Saya bagi contoh dulu. Contoh. Tuan-tuan nampak di sini, ini adalah momentum sell di daily. Dia ada re-entry sell di daily. Bila kita buka re-entry sell di tuan-tuan, sebenarnya di 4 jam adalah kawasan di sini. Kalau tak percaya, saya kecil, saya tukarkan kepada daily. Nampak tak? Ni momentum, ni re-entry. Saya tukarkan kepada 4 jam. Tuan-tuan nampak di sini? Dan tuan-tuan tengok jarak pip dia daripada sini sampai ke bawah, 1000 pip. Yang semalam tu sebenarnya baki-baki je. Dia punya balance ujung-ujung lah ke? Yes. Okey. Dan baki-baki dia tuan-tuan, baki dia pun mengambil sebanyak lebih kurang dalam 400 pip. Total dia bagi 1000 pip. Yang saya nak tuan-tuan follow, yang saya nak tuan-tuan ambil, yang saya bising dalam saya punya guru, yang 1000 pip lah saya nak bagi. Bukan saya nak bagi, yang saya nak tunjuk tuan-tuan boleh dapat 1000 pip. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak tuan-tuan tanya Pak Su lah. Kalau Pak Su beri pilihan, nak 100, nak 400 ringgit ke nak 1000 ringgit? 1000 lah. Yes. Itu yang saya nak, itu yang saya kejar. So saya relax lah. dan tuan-tuan, bila dah nampak setup macam ni, sememangnya orang yang dah faham, contoh macam saya nampak benda ni, saya dah ketepikan satu modal. Ini siap kau, aku nak masuk benda ni. Saya dah dedicated account khas untuk setup daily untuk saya masuk. Kalau goal dia lah. Kalau mana-mana pair saya nampak, itu saya tak kacau lah. Okey. Nampak tak? Saya kejar benda tu. Okey. Sebelum tu kena buat peninjauan lah. That's why Scott tinjau bila kita ada ilmu, kita dah nampak tanda-tanda nak muncul benda tu. Bila nak hujan, ada guruh ke ada peti ke whatever. Itu sebab tuan-tuan, dalam BBMA sebelum ada entry, dia ada signal. Apakah signal dia? Signal tu adalah momentum lah ni. Inilah momentum. Momentum adalah signal. Tu nama dia, momentum adalah sebagai signal. Tempat entry adalah setup. Itu beza dia. Dalam BBMA, setiap kali tuan-tuan nak entry, cari signal. Tak ada signal, tak ada entry. No. Apa signal dia? Signal dia momentum. Bila ada momentum, ada re-entry. Relax lah. Tunggu dia datang. Jangan dikejar. Tunggu dia datang. InsyaAllah dia datang. Siap layer. Relax lah. Itu yang kita buat. Ini masuk-masuk. Bang, nak entry kat mana bang? Dia masalah dia buka je chat nak entry. Buka je chat nak entry. Tu masalah tuan-tuan, dia. Kalau tuan-tuan buka chat nak entry, tu maknanya tuan-tuan menempat account tu menempah maut lah. Itu dia kata. Plan kena ada. Plan. Setiap kali kita punya entry, kita mesti ada plan. Jadi tuan-tuan tentukan tuan-tuan nak plan berdasarkan kepada entry-entry di H4 atau entry-entry di daily. Saya syorkan, terutama dalam saya punya group, korang kejarlah daily. Pasal apa tuan-tuan?
bila masing-masing dah kejar daily 4 jam tu, dia ambil, dia macam pandang tak pandang je. Okay. Sebab dia dah dapat, contohnya dia dapat 1000 pip. Dia tahu bila dah ada 1000 pip, dia nampak lagi 400 pip kat bawah tuan-tuan. Dia punya layer tak ingat. Pasal apa? Sebab dia dah profit banyak kat atas. Ketika perjalanan macam ni Pak Su, ketika perjalanan pucuk ni dia dah jatuh, ketika re-entry sell berlaku tuan-tuan, dia dah untung 600 pip. Jadi floating 600 pip tuan-tuan, dia boleh layer gila-gila bapak punya layer kat sini, dia turun bawah, dahsyat. Bawah ni tuan-tuan, TTP. Itu perjalanan dia. Itu yang saya nak tuan-tuan kejar. Itu yang saya nak tuan-tuan ambil. Sebab peluang macam ni, dia datang bukan selalu. Goal ni tuan-tuan, kalau orang tanya nak jatuh, memang nak jatuh jauh lagi. Saya teringat video-video kelas-kelas terdahulu. Contohnya, saya memang rajin tengok Cikgu Nonim, memang tak miss. Tok, memang tak miss. Saham, memang saya tak miss. Tiga-tiga saya tengok. Tak sempat live, masa anak saya tidur, rakaman saya tengok. Memang saya tengok. Dan tuan-tuan, dan satu input, satu input yang saya dapat dalam 2-3 minggu lepas, saya tengok masa Tok bercakap, dia cakap malam esok hari Rabu kan, dia cakap pasal T-bond 10 year T-bond. Saya buat homework, saya nampak benda tu. Ni yang saya nampak. Okay, tuan-tuan nampak kat depan ni, di sebelah kirinya adalah harga emas, di sebelah kanannya adalah 10 year yield US government bond 10 tahun. Memang jelas nampak dari segi technical, weekly, momentum buy di 10 years US government bond dan momentum sell di gold. Jelas. Memang nampak bahawa memang harga emas dalam masa terdekat ni memang tak naik. Nampak. Kalau orang betul-betul ikuti fundamental ni, dia dah ada technical kan. Dah bila tahu ada dah. fundamental dah tahu dah. Dah tahu tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan rujuk dekat US government, US bond ni, candle ni tuan-tuan, nampak tak EMA 50? EMA 50 di weekly baru dah nak merapat dekat BB. Tuan-tuan, ni weekly ini weekly, bukannya H1. Bermaksud dalam tempoh sebulan 2 ni memang tak nampak lah gold nak terbang. Tak ada, jatuh lagi ada. Sebab apa? Sebab US dia nak naikkan nilai currency dia. Dia buat bond. Itu kena tengok video-video cikgu Tok yang terdahulu, dia akan cerita detail. Bila dia keluarkan bond, ramai yang membeli, US naik, orang akan pindahkan duit daripada emas pergi beli bond. Terkejutlah Emas. Yes. Sangat je lah tuan-tuan. Wow. Jadi benda yang sama macam cikgu Nonim cerita GA apa semua, saya follow. Cikgu saham. Abah Fisal cerita pasal saham. Saya ada buy saham-saham yang dia cakap tu. Saya ada entry, saya ikut. Memang CTC nak bagi mudah pun. Yes. Jadi tuan-tuan, gunakan kesemua 4 orang yang bercerita ni, rangkumkan untuk tuan-tuan profit. Itu tujuan dia. Jadi saya nampak benda ni, saya gunakan. Tak ada masalah pun, kita berkongsi ilmu kan. Okey. So saya rasa tuan-tuan kau dah nampak sebenarnya perjalanannya masih jauh kuat ke bawah. Dan untuk dia jatuh tuan-tuan, untuk perjalanan 4 jam ni dia dah lemah sebenarnya. Memang betul ni sekarang berlaku re-entry sale di H4. Betul. Tetapi tuan-tuan, re-entry sale di H4 ni datang bukan dengan momentum sell. Semalam punya re-entry sale di H4 datang selepas momentum sell. Jadi apabila re-entry, ni satu ilmu lagi, apabila re-entry yang berlaku muncul bukan dengan momentum, maka re-entry tersebut adalah re-entry yang lemah. Baik. Bila dia lemah tuan-tuan, saya menunggu untuk candle naik, di H4 naik, untuk berada di antara garisan top BB dan mid BB di H4, ataupun candle menyentuh EMA 50 di H4, maka di sinilah tuan-tuan setup re-entry sell di daily berlaku seperti yang telah berlaku pada minggu-minggu terdahulu. Ni cerita dia. Ni yang saya akan bising dalam grup. Dah ada ni, kau tak masuk ke? Kena masuk. Kata, datang seminggu sekali, takkan tengok je.
Memang saya bising. Eksklusif kelas dah tutup Dah bulan 3. Bulan 3 dah jalan dah. Dah jalan. Okey. Saya dah start bising. Dah. Korang benda ni korang kena ambil kata. Ni datang seminggu sekali tangan tengok je. Memang saya bising. Dia kata takut cikgu. Ambil satu jadi lah, satu layer pun jadi. Nanti bila dah jatuh, cikgu dah untung. Pun tahu kata. Kau dah tahu, kau rasa lain kali faham lah. Cari setup. Tu saya kata cari setup daily kuat. Berbaloi tuan-tuan. Boleh pegang berhari-hari. Setup daily Yes. Kekuatan dia macam sekarang market tengah jatuh, gold punya penangan sampai 1000 people. So saya bersedia untuk mendapatkan entry. InsyaAllah kalau ada rezeki minggu depan setup ni untuk kita semua tuan-tuan. Saya menunggu setup re-entry sell di daily untuk gold. Itu yang saya tengah tunggu sekarang. Kalau sekarang tanya boleh tak sell, saya tidak galakkan. Sebab re-entry yang hari ni tuan-tuan, yang sekarang di 4 jam adalah re-entry yang datangnya bukan dengan momentum sell. Jadi ini adalah re-entry sell yang lemah. Kalau siapa kaki scalpers, silakan. Siapa yang nak ambil pip banyak, sabar. Dia tak lari tuan-tuan, bertenang. Dia akan datang. Kita tunggu, bukan kita kejar. Kita tunggu, insyaAllah. Alright, next ada soalan lain? So, 5 dah, wow. Okey, dia tak ada soalan lain. Dia cuma berkenaan dengan gold tadi. Dia bertanya, bila cikgu cerita re-entry gold H4, boleh ke kalau kita re-entry sell di H1 waktu momentum di H4? Saya selalu tertinggal bas. Ni berkenaan dengan tertinggal bas. Apa momentum re-entry? Okey, re-entry gold di H4. Boleh ke kalau kita re-entry sell di H1? Waktu yang sama ke ni? Waktu di momentum H4. Okey. Sebelum kita nak buat keputusan re-entry tak re-entry, kita kena tahu. Macam saya kata tadi lah. Lepas tu kita ada 24 jam. Okey. Kalau kita ada 24 jam, kita gunakan 24 jam tu untuk mendapatkan RM1,000 berbanding kita usahakan 24 jam untuk mendapatkan RM100, mana kita nak? Banyak sikit lah. Yes. Banyak sikit je. Nampak tak? Bila kita nampak bahawa tenaga yang kita keluarkan satu boleh dapat RM1,000, tenaga yang sama kita keluarkan satu boleh dapat RM100, dah tentu kita akan kejar yang RM1,000. Kenapa dia kata gitu? Tak salah kalau nak masuk, tapi masa yang tuan-tuan spend tu, dia punya reward dia tak banyak. Tu je. Itu saya kata. Tu je. Kenapa tidak bersabar untuk dapat reward yang besar? Itu masalahnya, orang tak boleh bersabar. Kadang-kadang pasal bukan tak boleh bersabar, sebab dia tak tahu benda ni. Bila tak tahu, kena belajar. Okey, sekarang saya beritahu. Kalau nak masuk, bagi-bagi yang nak masuk juga, okey, tak ada masalah. Okey, pergi kepada 4 jam. Setup ni sama tuan-tuan. Apabila berlaku demand, kena tahu di mana re-entry tu berlaku. Okey, sebelum tu saya nak beritahu bahawa setup re-entry sell di 4 jam ni tuan-tuan datang bukan selepas momentum sell, yang mana setup ni sememangnya saya tidak galakkan untuk entry. Bukan apa kadang-kadang boleh entry kan. Entry batu tertidur. Besok dah merah dah. Wah, itu yang masalah tu. Itu boleh berlaku kalau tuan-tuan gunakan re-entry 4 jam. Yes, boleh berlaku. Tapi kalau re-entry daily, no. Tu saya beritahu. sebab dulu saya tak tahu. Sekarang saya dah tahu, saya cerita kat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau nak rasa juga, tak ada masalah. Buka-buka, alamak dah merah. Kalaulah aku beda kalaulah tu tak ada dah. Memang dah terkena lah. Bye-bye. Okey, bila berlaku setup re-entry di 4 jam, maka market hilang volume ni tuan-tuan adalah di H1. Ni yang sekarang ni lah di H1 ni. Dan tuan-tuan nampak garisan MA50 berada di luar top BB. Memang cantik lah setup tu. Okey, dan yang akan validkan re-entry sell di H4 dan yang berlaku di H1 ni tuan-tuan adalah MHV sell, adalah momentum sell di M15. Tuan-tuan nampak? Nampak tak? Jalan gila benda ni. Okey, nampak ni ada momentum, ni ada MHV. Kenapa? Candle ni tuan-tuan lebih tinggi daripada momentum, tetapi candle ni tutup dalam BB. Inilah market dalam volume. Yang mana entry sell di H4 ni tuan-tuan, market hilang volume sell di H1, full structure ni di mana? Di M15. Di M15 ni bentuk dia macam dalam buku pula bentuk dia. Ni MHV tuan-tuan, Extreme, TP wajib. Ya Allah, macam dalam buku. Extreme, TP wajib, MHV, Arakoko, re-entry, nampak momentum. Tu cerita dia. Wow. Dan jelas kat sini. Jelas untuk ni.
Tapi tuan-tuan kena ingat bila menggunakan M15, tuan-tuan kena tahu berapa lama market ni mampu bertahan atau bergerak. Apabila muncul momentum sell di M15, dia akan batalkan momentum buy. Dan momentum sell ni tuan-tuan, dia akan validkan MHV sell di H1 dan re-entry sell di H4. Dan perjalanan momentum sell di M15 ni hanya akan terbatal dengan momentum buy di M15. Plan ni plan idea dia kena ada. Bila tu ada idea, nampak aku nak buat apa ni. Jadi di antara momentum sell di M15 kepada momentum buy di M15 minimum 20 candle. Kenapa 20 candle? Kita pakai KSMB ni 20 candle minimum. So kalau 20 candle tuan-tuan, kalau satu candle 15 minit, okey, 2 candle 30 minit, 3 candle 45 minit, 4 candle 1 jam. 1 jam. Kalau 20 candle berapa jam? 4 candle 1 jam. Kalau 20 candle berapa jam? 4 bahagi 5 jam. 5 jam lah, lebih kurang 6 jam. Jadi 20 candle M15 adalah berdurasi 5 jam. Itu sebab saya kata dalam tempoh 5 jam, bila tuan-tuan ada entry, mampu atau tidak tuan-tuan untuk bertahan dalam tempoh masa 5 jam. Sekarang pukul apa? Ambillah pukul 11 tambah 5 16 4 pagi. Tuan-tuan, 4 pagi base kita dah lelap. Jadi bila kita entry agak-agak kan, biasa tidur pukul 12, market tu berbiru. Hati dah resah. Ni kan kalau merah macam mana? Baru nak lelap tersedar pukul 1 pagi dah merah balik. Allahu Akbar. Lepas tu biru balik, kita lelap. Tuan-tuan, sepanjang malam ni tuan-tuan tidur tak lena. Yelah, takut terlepas. Disebabkan nak mengejar re-entry di 4 jam. Itu saya beritahu. Itu yang akan berlaku kepada trader macam saya dulu. Sebab saya tahu bila saya pegang 4 jam, dalam masa the next 5 hours tu saya kena alert. Kalau tuan-tuan boleh ngadap, ya kan? Mungkin orang bujang lah kan, mungkin ngadap, ya kan? Okey lah. Tapi mungkin orang yang dah berkeluarga, anak tanya, "Bah, ni apa jawapan ni?" Aku nak tengok ni. Jangan macam tu. Atau bila rumah panggil, "Bang, tolong buat susu anak." Biasalah saya kena buat susu anak kan. Dia gitu je. Sebab apa? Sebab fokus tengok chart. Aduh. Jadi itulah tuan-tuan yang akan menyebabkan kehidupan kita akan terganggu. Kecuali kalau tuan-tuan boleh solve the problem, it's okay. Saya melalui benda tu memang terganggu. That's why saya pegang TF besar. Sebab saya tahu bila betul TF besar, contohnya saya tahu bila muncul re-entry di daily valid dengan momentum di H1, dia akan validation dia dah tempoh 24 jam. Jadi 24 jam kita ada masa untuk tidur, macam-macam kita boleh buat masa tuan-tuan. Jadi tak perlu rasa takut terlepas. Tak, relax. Dan kita boleh ulang di setup yang sama sebab kita buat dengan cara yang relax, tak terkejar-kejar. Kalau dapat buat macam tu macam cikgu lah. Seminggu tak perlu 7 hari trade. Yes. Cari 1 hari yang setup kuat. Kuat dah. Cari itu. Bila jalan biarkan. Itu yang saya cuba terapkan kepada grup saya dan juga kepada siapa yang bertanya lah. Fokus kepada daily. Tak salah fokus pada CF kecil, tapi sebaik-baiknya untuk jadikan trader yang lebih selesa jangka panjang tuan-tuan, pilihlah setup daily dan ke atas. Yang kecil-kecil L15, H4 ni boleh sebagai macam santai-santai. Santai. Bukan apa. Kita nak trade tuan-tuan bukan sehari. Yeah. Kita nak trade bertahun-tahun. Kita tak mau baru setahun dah layu. Penat tuan-tuan. Pressure. Nak trade dalam keadaan tenang, santai. Bayangkan siapa yang ada family kan. Saya ada 6, nak masuk anakku 7 ni, macam mana? Takkan saya nak pakai H4. Memang kelang kabut lah. Tuan-tuan pun ada kehidupan sendiri. So kena pandai adjustkan dengan kehidupan. Tapi tip cikgu tu menarik. Maknanya kita ada masa untuk kita ada masa dunia luar. Yes. Untuk dunia luar lah. Selain daripada hidup kita bukan tengok chat semata mata. Tak. Betul. Right? Sangat menarik. Mungkin ada soalan terakhir. Tinggal lagi 6 minit. Soalan terakhir. Ada lagi soalan? Saya rasa ada tadi terlepas sangat tadi tu. Sekejap. Momentum ni ada orang tanya berkenaan dengan gold dah tadi Gold dah. Saya cerita panjang pasal gold. AUD. Sekejap.
Tengok bila saya dah cari tadi tak ada. Sekejap cikgu. Bagi saya masa. Saya nak tengok pair lain. Okey, mungkin saya ambil GJ lah pasal. GJ. AUD USD boleh? Okey, boleh. Dia Kanim Ismail. Okey. Dia kata dengan soalan bertanya AUD time frame 1 dah ada momentum buy. Adakah nak kena cut loss atau boleh hold untuk maintain down di time frame H4 bila ada post sell? Okey. Sebelum kita mendapat keputusan atau menjawab soalan tu, kita kena lihat trend dulu. Dia tak terus, bang boleh tak cut loss? Apa yang kau nak cut loss? Apa yang kau faham? Dia bukan, bang boleh cut loss? Apa yang kau kita tahu, bila tak tahu apa kita buat, masalah. Tuan-tuan, dekat weekly ni, pada candle weekly, candle minggu lepas saya besarkan kat AU ni setup re-entry by weekly. Baik. Bila re-entry weekly, setup candle weekly minggu lepas, maka minggu ni adalah kawasan buy terbaik. Kawasan buy minggu ni. Sebab bila ada re-entry buy di weekly, maka di daily adalah market hilang volume buy. Ni kita nampak macam arah Coco Sell ni MHP buy. Dan candle tu hampir menyentuh garisan EMA 50. EMA 50 di weekly, EMA 50 di daily adalah kawasan 510 low di weekly. Kawasan buy dia di antara mid BB dengan garisan low BB. Dan sekarang candle telah berada di atas garisan mid BB di daily. Bermaksud zone buy terbaik dah terlepas untuk minggu ni. Dan dalam masa yang sama, hingga sekarang tuan-tuan, telah pun ada bacaan apa? Bacaan momentum buy di H1. Okey. Jadi, dia dah menyokong untuk pergerakan naik. Jadi, bila ada bacaan momentum buy di H1 yang akan membatalkan momentum buy di H1 adalah momentum sell. Tadi Pak Su, saya cerita pasal perjalanan momentum di M15. Perjalanan momentum di M15 adalah untuk re-entry di H4. Perjalanan untuk momentum di H1 adalah untuk JD. Sekarang ni tuan-tuan, dekat H4 belum ada momentum. Dan kita nampak sekarang adalah momentum di H1. Okey. Bermaksud momentum di H1 ni akan terbatal dengan momentum sell di H1. Jadi jarak ataupun bilangan candle yang diperlukan sekurang-kurangnya adalah 20 candle. Jadi 20 candle untuk H1 adalah 20 jam. Tadi 20 candle untuk L15 5 jam. Jadi kita stres dengan 5 jam. Ini kita ada dalam 20 jam. Anggaran dalam 20 jam. Bermaksud bagi sesiapa yang ada sell contohnya, dia akan tahu yang dia punya merah tu akan terus merah dan terus merah sampai besok. Jadi bila tuan-tuan dah faham pergerakan macam ni, kena ada buat keputusan. Bagi sesiapa yang ada sell, kalau saya lah tuan-tuan ada sell, saya cut loss sebab saya dah tahu dah, the moment ada momentum buy di H1, dan apatah lagi momentum buy ni tuan-tuan tutup di atas garisan EMA 50 ni yang orange ni, maka dia kuat nak naik lah. Dan di manakah target kenaikan dia? Target kenaikannya adalah hingga ke garisan top BB di H4. Kenapa? Di H4. Garisan top BB di H4 adalah kawasan tertinggi daily. Dan kalau dia naik sampai besok tetapi tidak ada bacaan momentum buy di H4, maka dia akan jadi re-entry sell di daily. Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan nak tahu jarak, dia punya jarak float. Okey, fine. Kita boleh ambil jangkaan daripada harga semasa sampai kepada top BB. Top BB tuan-tuan makin jatuh katakanlah ambil 118, katakan 120 pip. Okey. Bermaksud tuan-tuan kena standby. Boleh tak akaun aku bertahan negatif 120 pip? Now masuk MM. Tadi analisa entry, sekarang MM. Okay. Money management. Tuan-tuan ada $1,000. Tuan-tuan masuk hanya satu layer. Ni situasi pertama. Hanya satu layer 0.1. Bermaksud satu pip dalam $1. Jadi bila negatif 120, bermaksud tuan-tuan akan floating 12% daripada $1,000. Bermaksud kalau tuan-tuan tak MC dan buatlah keputusan sama ada nak hold ataupun tidak. Tetapi tuan-tuan ada $100, tadi $1,000, ada $100.
Tapi masuk 0.1 juga ni. Sebabkan tamak kan, untung besar. Sebab hari ni kalau boleh nak untung besar. Okay. Masuk 0.1 tapi dia $100. So, adakah dengan $100 tu, dengan volume 0.1 mampu untuk bertahan float sampai 120 pip? Tonton, jawabnya account tu MC lah. Nampak tak? Ada account MC, ada tak MC. Part ni sebenarnya ramai trader dia tak beritahu orang. Dia kata bang, saya float lah. Tapi dia tak kira yang account itu boleh bertahan atau tidak. Itulah. Nampak tak Azul? Yeah. Ini sebab saya kata orang yang ada $1,000 berbanding orang yang ada $100. Yang ada $100 tuan-tuan, MC 10 kali, yang ada 1,000 poin sekali. Katakan Pak Su ada $1,000, saya ada $100 dan ramai lagi sebenarnya orang ada $100. Kita orang akan MC 10 kali dengan $100. Lepas tu Pak Su buat MC sekali. So siapa yang relax? Pak Su lah. Orang 10 kali dia pun aku buat sekali MC. Pasal apa? Pasal modal Pak Su besar. That's why kita bercakap pasal entry, macam-macam entry, cut loss, TP, macam-macam. Tapi pernah tak kita kira apakah kemampuan kita? Adakah mampu bertahan ataupun tidak? Di situ kita akan tentukan. Akan menyebabkan sama ada akaun kita balance to profit ataupun tidak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, 11 malam. Terima kasih kepada 2 atau lebih yang dah pun bersama dengan kami. Terima kasih, dan terima kasih kepada yang prihatin memberikan bintang-bintang anda untuk kami. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada anda. Juga kepada yang pengongsi, juga ribuan terima kasih. Semoga apa yang anda lakukan untuk malam ni akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cikgu halalkan ilmu malam ni. Dan kepada anda semua saya doakan semoga anda akan terus dapat ilmu yang baik ini dan anda dapat menjadi konsisten. So macam mana cikgu cakap tadi, 3-4 segmen digabungkan, mencari ilmu. Dan esok jangan lupa bicara fundamental, yang mana cikgu dapat profit yang baik untuk gold disebabkan tengok bond 10 tahun. Ini sebab fundamental. Jadi saya bawa anda esok jangan lupa untuk bersama dengan cikgu Yun CTC dalam bicara fundamental. Dan juga esok ada SMP ada. Baik, dengan itu saya tinggalkan dengan Assalamualaikum. Saya Boboy dan juga Cikgu Lan. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.